Line di sini tak, dia tak detect line. Tak. Kita tengok. Ya, saya cari. Dan jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung berkenaan dengan bab itu. Bahagian ketiga, kebersihan dan lebihan anggota badan, kotoran yang melekat. Kotoran atau benda basah yang melekat. Jadi yang pertama, kotoran yang melekat. Jadi kotoran melekat ada beberapa perkara. Pertama itu apa-apa yang terkumpul pada rambut di atas kepala. Sama ada kotoran kutu rambut atau lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kotoran-kotoran atau daki-daki yang melekat di celah-celah telinga. Hendaklah diusap bahagian mana yang nampak di luar. Kemudian yang ketiga, kotoran yang berkumpul di dalam hidung. Ini sebaiknya dibuang dengan cara menyedut air ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Kemudian menghembuskannya keluar semula. Yang keempat, kotoran-kotoran yang berkumpul di celah-celah gigi dan di ujung lidah. Ini sebaiknya dibersihkan dengan cara bersugi, menggosok gigi serta berkumur-kumur. Kemudian kita yang kelima lah, sekarang ni yang kelima. Apa kan? Ya, ada kitab dia lah. Semua duduk atas kursi Jumpa tak? Selamat. Dah? Jalan. Yang itu jangan apa tu, lampu tu. Gambar lampu Arab punya lampu tu tak? Ada? Apa? Baik. Jadi kita lihat yang kelima. Kotoran-kotoran yang terkumpul pada janggut atau kutu-kutu yang terdapat padanya. Kalau tidak diperhatikan, ini sebaiknya dibersihkan dengan cara mandi atau dengan menyikatnya. Ini sebaiknya dibersihkan dengan cara mandilah. Kotoran-kotoran yang terkumpul pada janggut, yang ada janggut lah, tak ada janggut diamlah, kan? Atau kutu-kutu yang terdapat padanya. Yang kelima, ma yajtami'u fi lihyati minal wasakh wal kumal idza lam yata'ahad. Dan juga kutu yang terdapat padanya kalau tidak diperhatikan. Oleh itu naklah istahabbu izal zalika bil ghusli. Jadi disunatkan menghilangkan demikian daki-daki tadi yang berkumpul pada janggut tadi, wa tasrih bil mashti. Dan naklah kita sikatlah, kan? Tasrih ni dilepaskan. Tasrih kalau tasrihul ma'ruf, tasrih bil mashti. Mashti ni maknanya sikat. Dilepaskan dengan sikat. Daki-daki yang terkumpul pada janggut. Tarilah bagi yang ada janggut. Baik, oleh itu adapun membiarkan janggut itu tidak teratur semata-mata dengan tujuan supaya nampak zuhud ataupun kurangnya perhatian terhadap keindahan tubuh, maka itu adalah larang. Sebab antara benda yang menjadi sunnah Nabi SAW ini, sunnah kepada umat Nabi ini, naklah kita kemaskan janggut lah. Kemaskan janggut. Janganlah janggut tu berseterabu, berselera, tak tertuara dan sebagainya. Jadi kalau diketam tu, dicantikkan tu, baguslah. Jadi kalau ikut pada hadis Nabi SAW, ada 10 kan termasuk dalam fitrah. 10 perkara yang termasuk dalam fitrah. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, al-fitratu asyaratun. Yang pertama, al-madbatu, matmadah. Yang kedua, wal istinsyaq.
Yang ketiga wasiwak. Yang keempat qassu syarif. Yang kelima taqlimul azafir. Yang keenam ghuslul barajim. Yang ketujuh tanful ibti. Dan yang ke-8 wal intidharu bil ma'. Yang ke-9 wal khitan. Dan yang ke-10 wal istihdad. Itu 10 perkara yang termasuk dalam fitrah. 10 perkara. Yang pertama mat-madah. Mat-madah ni maksudnya berkumur-kumur. Mat-madah, masukkan air dalam mulut kan, dan pusing-pusingkan dalam mulut tu, lepas tu keluarkan mat-madah. Yang kedua istinsyaq, masuk air dalam hidung. Masukkan air dalam, ini termasuk dalam perkara fitrah. Yang ketiga wasiwak, mana bersugi. Basuh sugi. Janganlah gigi kita tu kuning kan, keladak dan sebagainya. Ini bukan ciri orang yang beriman. Nabi SAW menyebut an-nizafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai beriman. Yang keempat qasbus syarif. Qasbus syarif maksudnya memotong misai. Motong misai. Dan misai. Kemudian yang kelima takliful asafir, mengerat kuku. Ini perkara fitrah, kerat kuku lah. Jangan kuku tu panjang, hitam kan, itu. Walaupun kita ni memang kerja kasar lah, kerja bengkel kan. Tengoklah kalau kerja bengkel tu dia punya kuku tu kadang hitam. Memanglah kerja bengkel ni memang kerja yang baik, tak? Kerja yang murni baik, repair, baik pulih, kereta orang rosak, motor orang rosak dan sebagainya. Tapi bila time sembahyang tu kena hilang lah. Hitam-hitam daki-daki kan, minyak-minyak tu, sebab dia boleh mencegah daripada sampai air. Betul tak? Kemudian ghuslul barajim. Ghuslul barajim maknanya membasuh ruas-ruas jari. Membasuh ruas-ruas jari kan, kita ada ruas-ruas tu. Gosok-gosok lah. Dan dia ada ruas kaki dan ada ruas kuku. Kemudian tanful ibti. Tanful ibti maksudnya mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak lah, yang ada bulu. Tak ada bulu tak payah ada bulu. Kemudian wa intidah bil ma'. Intidah maksudnya beristinja ataupun bercebok. Setelah kita berhadas, buang air besar, buang kecil, maka naklah istinja. Kemudian wal khitan, khitan ni berhatan. Hatan untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian istihdad, membuang bulu kemaluan, bulu ari-arian. Ini perkara fitrah lah. Fitrah ada perkara sunat, kita kena buat. Jadi kita lihat sambung pada tadi. Adapun biarkan janggut itu tidak teratur semata-mata dengan tujuan supaya nampak, kononnya nampak zuhud lah, ataupun kurangnya perhatian terhadap keindahan tubuh. Jadi perkara ini adalah dilarang sama sekali. Mahzur mana dilarang, tegahlah. Kemudian tetapi kalau membiarkannya itu kerana kesibukan sebab memperhatikan sesuatu yang penting, maka hal ini tidak dilarang, bahkan disukai ataupun mahbub. Wa tarakahu syaghlan bima huwa ahamma minhu mahbub. Meninggalkannya disebabkan sibuk benda lain dah, menguruskan benda-benda yang lebih aulawiyat, lebih penting, dia kena nak uruskan, sampaikan tak sempat nak potong janggut dan sebagainya. Ini tak apalah, dia kata sebab ada benda lain lah yang kita kena uruskan. Tapi jangan sebabkan tak ada kerja, sampaikan janggut pun, ataupun sibuk buat benda tak berfaedah. Main game kan, main game siang, malam, pagi, petang main game. Walaupun kadang-kadang dah tua dah, umur dah 80 tahun pun main game lagi. Main game, tekan. Tengok cucu main, dia pun nak main sekali lah. Lala dia pun dah melekat main itu. Main game. Bahkan sibukkan main game, sampaikan benda yang penting tidak urus. Kan gitu. Misai pun janggut pun terabu tak diurus. Baik. Jadi benda ni tegah, tak dilarang gitu.
Baik. Tetapi kalau membiarkannya itu kerana kesibukan sebab memperhatikan sesuatu yang lebih penting. Bima huwa ahamma minhu fahuwa mahbub, makanya disunatkan gitu. Kerana persoalan ini berkaitan dengan perkara batin yang berlaku antara seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, mereka yang teliti tentulah akan lebih waspada, sedangkan yang bercampur aduk tentulah tidak akan beruntung. Walau bagaimanapun juga keadaan. Jangan konon nak zuhud, sampaikan badan pun tak terurus kan. Kadang-kadang dia tak faham mana zuhud. Mana zuhud? Mana zuhud itu maknanya dia tidak cenderung kepada dunia lah. Walaupun benda tu ada je. Kan? Bukanlah bukan makna kita menolak dunia, tidak. Mana zuhud itu bukan makna menolak dunia. Maksud zuhud itu hatinya tidak terpaut, tidak tersangkut, tidak terpaut pada dunia. Itu mana zuhud. Nabi pun termasuk kalau orang zuhud. Cara hidup Nabi zuhud kan. Pernah satu ketika isi-isi Nabi mengurungi Nabi. Satu ketika isi-isi Nabi mengerumuni akan Rasulullah SAW. Apa tujuan mereka mengerumuni Nabi? Tujuannya untuk mendapatkan nafkah lebih. Nak dapatkan nafkah lebih lah. Duit dapur lebih lah. Tapi Nabi tidak mampu melakukan. Nabi tidak menyediakan apa yang dikehendaki oleh mereka. Sebab Nabi memilih hidup zuhud itu. Lalu datanglah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni anaknya lah Hafsah kan, anak dia. Jadi dia bila nampak Hafsah ni mengerumuni Nabi, meminta akan wang lebih, duit dapur lebih dan sebagainya, maka dia tariklah anak tadi Hafsah tadi. Dan dia menegurlah Hafsah. Kenapa kamu buat macam tu? Kenapa kamu minta sesuatu yang Nabi tak akan sediakan? Sekali jangan buat lagi. Hafsah kata okey, dia tak akan buat lagi. Kemudian datang pula Sayyidina Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar adalah Aisyah kan Sayyidina Abu Bakar, anak dia. Jadi bila nampak Aisyah tadi, dia pun tariklah Aisyah. Dan menegur Aisyah, kenapa kau minta sesuatu yang Nabi memang tak akan sediakan? Nabi tak akan sediakan. Nabi tuan-tuan kalau ikutkan, dia mampu je. Sebenarnya kalau ikutkan mampu je. Tapi banyak daripada harta-harta benda tu semua telah pun disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ikutkan Nabi banyak mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang, banyak Nabi dapat harta ghanimah. Kerana Nabi, Allah Ta'ala dan Rasul dia mendapat 1/5 daripada harta ghanimah. 1/5 tu banyaklah. Sedangkan orang pergi perang yang lain mendapat 4/5. 4/5 pun nak kena bagilah berapa orang tentera yang perang. Berapa orang tentera pergi perang. Daripada 4/5 tu akan dibagi-bagilah. Sedangkan untuk Allah dan Rasul mendapat 1/5. Jadi banyak peperangan. Peperangan Badar, peperangan Khandaq, peperangan pergi perang Uhud kalahlah. Peperangan Khaybar, peperangan Tabuk, kan? Banyaklah peperangan. Ada peperangan yang Nabi ikut, ada yang Nabi tak ikut. Kalau peperangan Nabi tak ikut, Nabi juga mendapat juga harta rampasan perang. Dia juga dapat harta pai. Harta pai ni harta yang dirapati tanpa berperang. Kan? Kadang-kadang dapat kemenangan macam tu je. Perang tak ada, tapi tiba-tiba menang. Kan? Itu nama harta pai. Sedangkan harta ghanimah dapat 1/5. Jadi Nabi kalau ikutkan memang boleh je nak kumpulkan harta. Nak kumpulkan harta sebanyak-banyaknya boleh je. Malahan Bukit Uhud pun menawarkan untuk menjadi emas kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi memilih kehidupan yang zuhud. Banyak daripada harta-harta yang dapat perang itu semua jadi sedekahkan. Sedekahkan. Dan kita tak tidur lena lah. Kalau ada emas
seketul emas tu dalam rumah Nabi, Nabi akan tak selesa, Nabi akan pergi sedekahkan, bagi-bagikan kepada orang yang fakir miskin, buluhan sufah dan sebagainya. Nanti Nabi buat. Okay? Jadi Nabi memilih kehidupan itulah. Dan Nabi pernah tanya kepada isteri Nabi, kamu boleh pilihlah sama ada nak kekal dengan aku ataupun tak nak kekal. Kalau kamu tak nak kekal dengan aku boleh ceraikan dan kamu boleh berkahwin dengan orang-orang yang ternama di Arab ataupun di Mekah ini. Pilihlah pada orang lain. Kan? Tapi akhirnya mereka semua memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mahu diceraikan. Baik. Seterusnya kemudian yang keenam. Yang keenam. Kotoran-kotoran yang terdapat di celah-celah jari bahagian luar. Dahulu orang Arab tidak membersihkannya. Sebab itu dibiarkan tangannya tidak berbasuh selepas daripada selesai daripada makan. Selesai daripada makan. Ni benda yang jijik lah. Setelah kita jijik lah. Betul tak? Macam tu. Mana tangan kotor kan? Mungkin tangan tu ada najis dan sebagainya. Yang keenam ni kotoran yang melekat. Kotoran yang terdapat di celah-celah jari bahagian luar. Kalau jari ni dia ada dua, bahagian dalam, bahagian luar. Kalau bahagian luar istilahnya al-barajim. Istilahnya al-barajim. Sedangkan bahagian dalam ar-rawajib. Ar-rawajib. Alif lam ra waw jim ba, ar-rawajib. Sedangkan di bahagian luar al-barajim. Kalau ikut pada hadis yang ada fitrah 40 tadi, ada 10 perkara fitrah tadi. Jadi istilah yang digunakan itu ialah al-barajim. Al-barajim maknanya bahagian-bahagian luar. Bahagian-bahagian luar tu maka naklah dibersihkanlah. Ini termasuk dalam perkara fitrah. Rasulullah hadis tu usulul barajim, betul? Al-fitrah asyaratun al-marmata wa istinsya' as-siwa qasdu syarib taqlil wasafir azafir usulul barajim. Usulul barajim maknanya membasuh bahagian luar, celah-celah jari bahagian luar. Kalau celah-celah jari bahagian dalam, itu namanya dalam Alkitab Arab ni dia kata ar-rawajib. Ar-rawajib maknanya tanziful ar-rawajib, maknanya membersihkan bahagian dalam. Ini perkara yang masuk juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kotoran-kotoran yang terdapat di celah-celah jari bahagian luar, dahulu orang Arab tidak membersihkannya. Sebab itu dibiarkan tangannya tidak berbasuh setelah selesai makan. Jadi kotoran-kotoran itu berkumpul di situ. Lalu Rasulullah SAW menyuruh supaya mereka membersihkan jari-jari mereka yang di bahagian luar. Gitu. Fa'amarahum Nabi SAW bighuslil barajim. Fa'amarahum Nabi SAW bighuslil barajim. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka itu dengan membasuh al-barajim, mana bahagian sendi-sendi di bahagian luar. Gitu. Kemudian yang ketujuh, membersihkan bahagian-bahagian jari bahagian dalam. Seperti kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Itu kan ar-rawajib. Tanzifu ar-rawajib. Amara Rasulullah SAW al-Arab bitanzifiha. Di mana Nabi SAW memerintahkan orang Arab untuk membersihkan juga bahagian dalam. Gitu. Okay? Sebab agaknya tidak pernah dipotong dengan gunting, sehingga banyak kotoran-kotoran yang terkumpul di situ. Banyak kotoran dengan kan? Mungkin tak dipotong, tak diketip kuku. Tak tahulah dulu ada ketip kuku ke tak ada ketip kuku, tak tahulah kan. Zaman sekarang ni kan banyak ketip kuku kan, sepak dua dah beli lah. Macam tu. Kalau tak ada masa nak ketip kuku, isteri lah kena tolong ketipkan kuku suami tu. Ni abang ni sibuk kerja kan, cikgu setiap malam petang kiri sampaikan kuku ke tempat doktor.
Jadi tugas isteri lah, tolonglah bantu potongkan kuku suami tu. Kalau isteri pula sibuk je lah. Sibuk sangat menguruskan anak. Kan? Kerja siang malam petang kerja tak habis. Suami dah tolong potongkan kuku isteri tu kan. Jangan potong jari sudah. Ni jari dipotong. Kita potong kuku, kita jari. Lain pula cerita kan tu kan. Silap je tak. Potonglah kuku suami tu, bukan jari suami itu potong. Mungkin kadang-kadang dia cemburu ke pada suami dia tadi, dia marah suami dia. Suami dia ada mesej dengan tak janda mana pun sebagainya. Dia dah marah, dah bongi. Tapi suami tidur, potong kuku. Tangan dia lagi dipotong. Jangan berbuat Baik. Seterusnya, yang ke-8, kotoran-kotoran yang kotoran-kotoran atau daki yang melekat di seluruh tubuh. Ad-dar'ul ladzi yajtami'u 'ala jami'il badani. Kotoran atau daki-daki yang melekat di seluruh tubuh. Sama ada yang melekat dari keringat atau dari debu-debu yang ada di jalan. Ia dapat dibersihkan dengan cara mandilah. Dapat dibersihkan dengan cara mandi. Kita di sini Malaysia ni mewah kan? Mewah dengan air lah. Walaupun ada sesekali ada masa tu tak ada air kan. Walaupun tak ada air pun, paling tidak pun tuan dekat tangki teh bubur tu rasanya ada air lah. Boleh lah 2-3 hari lagi lah. Untuk cover kan. Kalau tak ada air. Betul lah hari tu tak ada air. Standby lah. Biasanya kadang-kadang dah dibagi mesej tu. Sekian naik bulan kan akan ada masalah gangguan bekalan air, betul tak? Gangguan bekalan air. Kita beritahu lah. Ini tak ada standby apa-apa, tak tahu je. Bila air tak ada, dah huru hara kan tak ada air. Tak mandi saja. Sono pula bahagian besar pula. Pagi tu tengok air tak ada pula, macam mana ni? Baik, seterusnya ada adab di tempat mandi. Okey, kita lihat pada ada adab tempat mandi. Masuk serta mandi di tempat mandi umum tidak menjadi kesalahan, iaitu tidak berdosa. Para sahabat Rasulullah SAW juga suka masuk di tempat mandi umum di daerah Syam atau di Palestin. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, sebaik-baik rumah adalah tempat pemandian. Sampai begitu sekali tu kan. Ni'mal bait baitul hammam. Yatahharul badan wa yazkurun nas. Ni nak bagi sokongan lah supaya suruh mandi tempat awam ni. Dia kata waqala ba'dhum, dan berkatalah sebahagian mereka, dia kata seperti macam nak promosi lah ni. Suruh mandi tempat awam, dia kata. Ni'mal bait baitul hammam, dia kata. Sebaik-baik rumah ialah rumah tempat mandi. Ya tahrul badan, yang mana yang menyucikan badan, wa yazkurun nas. Yazkurun maksudnya mengingatkan manusia. Dari situ tubuh badan bersihkan dan mengingatkan manusia. Dia dah sampai situ sekali dah kan. Dia punya promote tu lah. Untuk mengajak manusia mandi tempat awam. Kemudian ada pula nanti ada pula kata-kata pula jangan mandi pula. Kita tengok bawah tu. Jadi kalau tadi diriwayatkan daripada Abu Darda dan Abu Ayyub Ansari. Tetapi di antara mereka ada juga yang mengatakan nilai pula dia punya pandangan tadi. Dia kata apa? Bi'sal bait baitul hammam. Biadir aurah wa yazhabul hayat. Seburuk-buruk rumah ialah rumah tempat mandi awam. Kerana apa? Kerana kat situ aurat akan terdedah. Aurat terdedah, wa yazhabul hayat, dan menghilangkan perasaan malu. Menghilangkan perasaan malu. Kerana aurat kat situ terbuka kan. Inilah tempat awam. Kan? Bukan saja aurat terbuka, kadang-kadang bentuk badan kan. Bentuk badan kena nampak, betul tak? Gitu. Dan mata kita pun kadang tak terjaga lah.
Tak dapat jagalah. Bila kita mandi tempat awam ni, contohnya di kolam-kolam ni kan, tempat awam mandi ni, ataupun tepi pantai dan sebagainya. Tengoklah kalau tepi pantai tu macam mana mandi. Macam mana keadaan macam-macam perangai kan, manusia kan. Gitu. Ada yang bergurau senda, ada yang terpekik, ada tertawa sana. Ada yang kata tahap berkodoh dalam bayi dua orang tu, lelaki perempuan kan, tak tahu. Jadi kat situlah kata tempat maksiat jugalah, kan. Jadi ada para sahabat yang menyokong supaya mandi di tempat awam. Ada pula para sahabat dia kata tak sokong, kerana kat situlah tempat aurat terbuka dan hilang rasa malu. Jadi inilah yang merupakan keburukannya dia kata. Dan yang pertama tadi adalah merupakan faedahnya. Oleh sebab itu, tidak ada halangan sekiranya kita dapat mengambil manfaat daripadanya, di samping berhati-hati daripada keburukan. Tak? Wala ba'sa bi talabil faidatihi indal ihtirazi min afatiha. Okay? Jadi tak mengapalah kalau kita mandi, kita mau faedah daripada mandi ni. Kerana sesekali nak release tension lah, katakan. Kenapa orang mandi tempat awam? Kadang-kadang nak release tension, kan, nak sorok-sorok dengan kawan, ada keluarga dan sebagainya. Sesekali menghilangkan perasaan stres, tekanan di tempat kerja dan sebagainya, maka hari minggu orang pun pergilah mandi tempat awam kan. So makna ke situ pun ada faedah juga. Bukan mana tak ada faedah macam tu. Jadi yang kita ambil tu faedah tu, jangan kita ambil yang tak faedah tu. Banyak yang ambil tak faedah dia, cuci mata kan. Baik, seterusnya, bagi seseorang yang memasuki pemandian umum, bagi orang yang pergi kepada permandian umum, dia kata ada beberapa kewajipan yang mesti dijaga. Dia ada kewajipan dijaga. Sama ada perkara yang sunat atau perkara yang wajib. Dia mempunyai dua kewajipan berkaitan dengan menjaga auratnya sendiri, dan lagi dua kewajipan berkaitan dengan menjaga aurat orang lain. Dia jaga aurat. Semana ada dua kewajipan. Fa'alaihi wajibani fi aurat, wa wajibani fi auratil ghairi. Dia kata, maka atasnya dua kewajipan pada auratnya dan dua kewajipan pada aurat orang lain. Amma wajibani fi aurati, adapun dua yang wajib pada auratnya, bahwa ayyasuniha an nazril ghaib, bahawa dia naklah melihara dirinya daripada memandang aurat orang lain, kan. Wa yasunaha min masil nazr ghairi, dan naklah melihara daripada menyentuh aurat orang lain. Dia ada dua lah. Satu, pelihara daripada pandang aurat orang lain. Kan dia ada dua kan kata. Wa amma wajibani fi auratihi, adapun dua yang wajib pada auratnya itu, yang pertama, pelihara daripada menilik atau memandang, memperhatikan aurat orang lain. Yang pertama. Yang kedua, wa yasunaha min mashin ghaib. Yang kedua, pelihara daripada menyentuh aurat. Menyentuh orang-orang lain. Tak? Jangan nanti orang kata pandang tak, sentuh dia. Dia tak pandang aurat orang lain. Orang lain tak pandang, tapi dia sentuh orang-orang. Boleh tak? Sama juga, boleh juga. Sentuh, pandang, duduk tak boleh. Kan? Baik. Dua kewajipan yang berkaitan dengan aurat sini ialah supaya dia menjaganya daripada pandang orang lain, dan orang menghalang orang lain daripada menyentuh atau memegangnya. Jangan sentuh, jangan pegang. Sama ada aurat orang lain, aurat sendiri, peganglah pula aurat sendiri. Ini orang punya, orang lain punya. Kan? Tidak akan kena tumbuk. Kena tumbuk. Mana istilahnya? Cabul. Istilahnya apa? Mencabul kan? Salah, mencabul. Itu ada satu video dalam TikTok tu, yang Bangla ada, pasal tak? Ke pasar raya kan, dia pegang, dia sentuh yang perempuan, pelajar perempuan pakai tudung tu, pasal tak?
Ada kan tuan? Memang kurang ajar lah saya. Kalau dia buat alasan, dia kata dia nak ambil barang, dia nak ambil susu. Susu apa? Susu bekas. Alasannya nak ambil susu bekas, tapi yang dipegang susu cair. Orang komen di TikTok. Kau ni betul-betul lapang lah. Kan? Kata nak ambil nak pegang susu cair bekas, kita pun terpegang susu cair kita. Dah kena tangkap lah. Dah kena tangkap. Memang kurang ajar lah kan. Hati-hati lah juga. Bagi anak-anak gadis kita ni. Anak-anak gadis kita, jagalah. Baik. Jadi janganlah dilalaikan, dan sewaktu membersihkan kotoran itu naklah dilakukan dengan tangannya sendiri. Jika dia menyuruh orang lain untuk menggosok badannya, maka janganlah sampai dia membenarkan mereka menyentuh peha atau anggota-anggota di antara pusat dan juga kemaluan. Pusat dan kemaluan. Sebab bila kita mandi, kadang-kadang kita minta kawan kita bersihkan badan kita kan. Mungkin ada benda-benda yang kita tak sampai lah belakang kita kan. Kita minta kawan kita bersihkan belakang ni. Bolehlah bersihkan, tolonglah bantu-bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-bantu kepada kebajikan dan takwa. Jangan bantu-bantu dalam perkara dosa kan. Ala ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Tak ada masalah minta kawan kita gosok badan kita ketika mandi kita ramai kan. Tapi jangan kita benarkan dia menyentuh bahagian yang tak sepatutnya disentuh. Lain masuk pegang, lain pula dipegang gitu. Itu memang kena pembuk kena melampak, kena pembuk gitu. Baik. Jadi kata musannif, jadi janganlah dilalaikan, dan sewaktu membersihkan kotoran itu naklah dilakukan dengan tangannya sendiri. Jika dia menyuruh orang lain untuk menggosok badannya, maka janganlah sampai ia membenarkan mereka menyentuh peha atau anggota-anggota di antara pusat dan juga kemaluan. Jangan pun apalah. Gitu. Baik, kemudian ada kewajipan yang berkaitan dengan orang lain, ialah supaya dia menutup matanya agar tidak melihat orang lain. Ini kalau orang lain lah. Kalau tadi orang sendiri, lebih pada orang sendirilah. Ayyaquda basar nafsu anha. Okay. Supaya dia menutup mata agar tidak melihat orang lain, serta melarang orang lain membuka aurat mereka. Sebab melarang perkara yang demikian adalah wajib. Ini termasuk dengan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tak nak nampak orang lain, jangan bagi dia pakai pakaian yang menedahkan aurat. Kan? Itu sepatutnya kena ada lah. Kena lah bahasa yang menurut situ. Tempat-tempat pemandian awam ni, dia kena ada tuliskan. Sepatutnya kena tulis kat situ pakaian cara mandi macam mana. Kadang tak ada. Orang mandi bila pelarang mandi. Patutnya dia kena buatlah macam garis panduan di Shopee kat situ kan. Apa syarat-syarat nak mandi kat sini. Itu juga kalau tepi pantai. Tepi pantai nak mandi kat pantai boleh. Kan nak rehlah di pantai boleh. Nak mandi mana boleh. Tapi pergilah garis panduan dekat situ. Pakaian macam mana. Tinggal mandi. Kan? Jadi orang tak ada lah. Jadi kalau mana-mana yang melanggar tu, ambillah tindakan. Kan? Bagilah denda, compound dan sebagainya. Tak mengikut pada garis panduan. Gitu. Ataupun tidak beradab, kurang sopan dan sebagainya. Kan? Berkelakuan tidak baik. Dia kalau ikut dalam enactment tu ada kesalahan tidak berlaku dengan mana kelakuan tidak senonoh lah. Kesalahannya kelakuan tak senonoh tempat awam. Kesalahan tak senonoh kan? Kita ingat seksyen berapa, tapi memang ada lah. Kalau yang kan syariah tu, kesalahan jenis syariah tu dia ada. Maknanya kesalahan di tempat awam. Mana kalau ditangkap, dia dapati bersalah dan boleh dikenakan tindakan lah. Jadi
Benda itulah yang kena kuaskan. Kalau tidak orang tak tahu je. Kan gitu. Dia akan pakai pandang sebelah mata je. Baik. Jadi tuan-tuan, dia wajib ingatkan perkara itu dan tidak boleh sama sekali membiarkan itu sahaja. Tentang perkara-perkara sunat yang dilakukan di tempat pemandian, antaranya ialah berniat bahawa dia masuk ke tempat pemandian itu bukanlah untuk perkara keduniaan ataupun sekadar untuk main-main memenuhi hawa nafsu sahaja. Tetapi hendaklah dia berniat untuk membersihkan tubuh yang disunatkan dalam Islam, menghiasi diri untuk mengerjakan solat atau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara niat kita lah. Sunat perkara niat yang ada dipasang niat ketika nak mandi. Mana dia mandi tempat tu bukan kerana dunia. Bukan kerana nak sorok-sorok, nak tengok, nak sedap mata, nak cuci mata, dan sebagainya, ataupun nak buat dosa, buat maksiat dan sebagainya. Terutama maksudnya muda-mudi lah, muda-mudi kan. Dia ambil kesempatan ke situ lah, dia temani bandar tu. Jadi kena perkara ni kita kena peka lah. Baik. Contohnya, selain itu, naklah dia mendahulukan kaki kiri sewaktu hendak memasuki pemandian. Janganlah tergesa-gesa memasuki tempat pemandian yang panas, mandi wak, sehingga dia berpeluh di tempat yang pertama. Naklah jangan terlampau banyak menyiram air, tetapi cukuplah untuk sekadar keperluannya sahaja. Sebab memang itulah yang diizinkan menurut keadaannya. Dan kalau berlebihan, andai kata diketahui oleh penjaga tempat itu, dia tentu akan menjadikan dia marah. Dan terutama bahagian air yang panas, sebab memerlukan belanja tinggi. Belanja tinggi dan penjaganya rapi lah. Tak? Mandi wap kan, ataupun spa lah kan, spa kan, spa wap kan, spa. Mandi tempat apa tu? Dekat pedas tu dia. Apa tu? Kalau air panas tu, dah lama dah tinggal sejak Covid itu dah terbengkalai. Dah semak samun dah tempat wet-wet tu. Wet-wet dekat pedas kan. Jadi dulu sebelum Covid itu memang meriah betul, sekarang meriah tu kan. Tapi saya tak pernah mandi situ. Kalau pun roket komandan, tak ada orang pernah mandi situ. Jadi yang datang semua luar datang mandi. Sekarang ni bersepak buat kan. Tempat-tempat macam itulah yang kadang-kadang mata kita tak terjaga lah. Yang atuk mawan pun sama sekali jual sekali. dah cucu ajak, dah nak ajak mandi sekali, kita mandi sendiri. Betul kan? Jadi tahu macam mana? Betul. Ini kena bagi briefing lah. Sebelum pergi tempat macam tu, briefing dulu kan, pada anak bini, cucu dan sebagainya, supaya menjaga kelakuan lah. Gitu. Baik. Jadi naklah jangan terlampau banyak menggunakan air, tapi cukuplah untuk sekadar keperluan saja, sebab memang itulah yang diizinkan menurut keadaannya. Dan kalau berlebihan, andai kata diketahui oleh penjaga tempat itu, dia tentu akan menjadikan dia marah. Mungkin kalau ada penjaga pula, kena pada bayaran dan sebagainya. Bayaran itu kadang-kadang tak kembali dia. Bayar RM2, tapi mandi sampai 8 jam, 10 jam mandi. Jadi marah dia. Itu. Lainlah kalau kata bayar RM2, RM3, kau nak mandilah berapa lama kau nak mandi, itu pulang kau. Kau nak tidur ke situ pun tak apa. Tak payah balik-balik. Atau lain, dia tak ada limit. Tak ada limit tuan. Ni ada limit. Kalau ada limit, ikutlah limit tu. Kalau nak mandi lebih, kenalah bayar lebih. Kan tu. Seterusnya, terutama bahagian air yang panas, sebab ianya memerlukan belanja tinggi. Maknanya dari segi mungkin dari segi penyelenggaraan servis, penyelenggaraan dan sebagainya, penjagaan tempat tu sebagainya, mungkin makan duit. Jadi kita ikutlah dan apa yang digariskan pihak yang terjawab tadi. Okey tak? Bakal nanti insyaAllah akan datang dari Islam lagi. Wallahualam bisawab. Itulah sekadar tu perbincangan kita tanda situ. Ada soalan tak? Kita tutup.
Ustaz, tanya pasal zuhud Ustaz. Zuhud ni biasa mampu diamalkan oleh orang miskin. Kalau orang kaya, tak pandangan Ustaz lah. Adakah orang kaya kalau dia zuhud, dia berikan pegawai hukum nikmat? Tidak juga. Tidak juga. Bukan mana dia hukum nikmat. Masa zuhud tu, dia tarikh zuhud ni, kan Nabi sebut dalam hadis 40 tu, izhab fid dunya yuhibbuka Allah, izhab fi ma bainan nas yuhibbuka nas. Zuhud kamu hidup dalam dunia dan kamu cintai Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud oleh kamu pada sisi manusia, yang saya akan makan cinta oleh manusia kan. Jadi maksud zuhud itu ialah, sebenarnya banyak takrif zuhud itu. Tapi kesimpulan pada takrif itu maknanya seseorang yang tidak hatinya tersangkut, terpaut pada dunia. Artinya tak terpaut tersangkut, walaupun benda itu ada depan dia. Kan? Benda kemewahan ni memang kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dengan kereta besar, dengan rumah besar kan, dengan apa, banyaklah kadang-kadang harta yang Allah Ta'ala punya kepada kita. Tapi semua harta itu tidak pernah melalaikan kita. Itu mana zuhud itu? Dia tak lalaikan kita. Kita pun ibadah tak buat. Salat baru tak tinggal, masjid pun tak tinggal. Kan? Jadi kita gunakan macam kereta, kenderaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mudah beribadah, untuk kita mudah pergi masjid, kita mudah pergi nak kunjung sahabat kita kan, dan sebagainya. Itulah mana termasuk dalam zuhud juga. Mana hati kita tak terpautlah dalam benda tu, tak disibukkan dengan benda tadi lah. Kalau ada, tak ada pun tak apa. Kalau ada, kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala nak bagi kita harga 1 juta. Alhamdulillah, kita terima lah harta. Kan? Allah Ta'ala nak bagi kita sebiji banglo. Kan, orang nak bagi satu banglo dengan harga mungkin dalam 1.5 juta dan sebagainya. Kita terima, Alhamdulillah. Tapi hati kita tak pun terpaut dengan benda tu. Kalau ada, ya ada. Tak ada, tak ada masalah. Kan? Itu mana zuhud tu. Bukan mana kita kufur nikmat, tak ada. Kan? Jadi maknanya hati kita tidak terpaut kepadanya, tak tersangkut, tak pun pernah menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Bila menghalang kita ibadah, itu ini masalah. Jadi masalah, kita disibukkan dengan benda itu, sepadan masjid pun tak pernah datang. Ada itu. Mengaji pun tak ada, belajar pun tak ada, semua tak ada. Itu dah jadi masalah rasa. Boleh? Itulah dapat. Dan zuhud kamu pada sisi manusia, maksudnya apa maksud zuhud? Izhab fi ma bainan nas, zuhud bukan nas. Zuhud kamu pada sisi manusia, maksudnya kamu akan cintai. Maksudnya kita tidak pernah meminta, tak suka minta pada orang lain. Walaupun kita susah. Kalau kita susah macam mana pun, kita tak nak, aku ni dalam kampung ni aku yang paling susah. Bagilah duit kat dia banyak-banyak saja. Bagilah sumbangan. Walau itu pun tak susah tu. Dan seorang susah. Mana dia sendiri yang declare dia susah. Jadi dia kalau kita susah macam mana, diamlah senyap. Kan? Biar orang yang cari kita ni, si Ali ni, dia susah. Kan? Setelah kita cek-cek, tapi rumah dia tengok, betul-betul susah. Itu lain. Mana orang lain yang kita cari kita. Jangan kita pergi wawarkan kat orang. Banyak orang zaman sekarang dia wawarkan orang. Dia susah. Dia susah lah, duit tak ada orang, miskin lah, sewa rumah tertukar lah, kata anak-anak sekolah, macam-macam lah rasa dia. Ya tak ya pun tak tahu lagi, belum tahu lagi. Ada juga kadang-kadang kaki auta apa ada. Kaki auta, macam-macam. Nak tukar minyak hitam. Saya kerja di bahagian Abuan dulu, macam-macam yang datang. Ustaz, saya datang sini jalan kaki ni kan, motor saya rosak. Ya tak ya pun tak tahu motor rosak. Kadang tak banyak kali datang punya orang masih rosak. Kojak rosak motor, kojak tayar bocor, kojak tak tahu. Tapi kita tahulah yang kaki-kaki autan tu tahulah.
Kaki bulit-bulit cakap ni. Yang betul-betul susah tu kita betul susah lah. Yang kita jenis kaki yang pusing-pusing cakap ni memang kita tahulah dia kaki pusing juga. Itulah Allah lah. Itulah sikit kenaan dengan tubuh tu. Tapi saya buat Allah lagi. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqan wa ala mutaqabbala wa askan halan wa fatar al-basra. Wasi'ana fataya alim wa lana qulubana binur ma'rifatika wa ta'arifin. Allahumma faqqina bidin, Allahumma faqqina bidin. Allahumma hadha jam'an marhuman wa tabarrabana min ba'di tabarrabam ma'asumah. Rabbana ta'baidana wa baina qawmina bil haqq wa antul batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.